31 Julai 2019, Istana Negara dihias indah berseri untuk istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-16. Inilah kali ketiga majlis bersejarah penuh adat istiadat Kesultanan Melayu berlangsung di Istana Negara yang baru ini. Kali pertama ialah pada 11 April 2012 untuk yang di-Pertuan Agong ke-14, Sultan Kedah, almarhum Sultan Abdul Halim. Kali kedua ialah pada 24 April 2017 untuk yang di-Pertuan Agong ke-15, Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-5. Hampir 4 bulan, perancangan rapi dilakar untuk hari kebesaran ini yang dipilih khas sempena Hari Keputeraan ke-60 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Datuk Azwan Effendi mempunyai pengalaman luas menguruskan 3 pertabalan yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Tetapi, istiadat kali ini agak berbeza kerana ia membuka beberapa lembaran sejarah baru. Pertabalan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-16 agak berlainan daripada yang lain kerana pertama kalinya dalam sejarah yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong, kedua-duanya adalah merupakan anak anda kepada yang di-Pertuan Agong yang pernah memerintah negara sebelum ini, iaitu yang di-Pertuan Agong yang ke-7, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, dan juga anak anda kepada yang di-Pertuan Agong yang ke-8, iaitu almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Kenapa saya katakan ia berbeza? Kerana kedua-dua baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pernah berada di kalangan tetamu yang hadir dalam istiadat pertabalan, menyaksikan baginda ayahanda dan juga bonda kepada baginda berdua ditabalkan di atas singgasana. Jadi mereka baginda berdua telah melalui pengalaman itu. Raja-raja dan Yang Maha Mulia, Raja-Raja Permaisuri. Sejak dari awal lagi, para pegawai istana dikejutkan apabila baginda tuanku dan Raja Permaisuri melibatkan diri dengan cetusan idea baru dan sekar. Banyak butir perincian yang diberi perhatian rapi baginda berdua. Antaranya ialah titah khas supaya mencari kerusi atau singgasana yang pernah digunakan untuk upacara pertabalan almarhum yang di-Pertuan Agong dari Pahang dan Johor digunakan pada tahun 1979 dan 1984. Kerusi ini telah dibaik pulih dengan rapi oleh pihak muzium untuk digunakan semula pada hari pertabalan. Banyak sekali masa yang diluangkan untuk tuanku sendiri mengambil berat, memberi input-input apa yang dia mahu, bagaimana yang mesti kita ikut dari segi adatnya, dan kadang-kali ada juga pihak adat dan istiadat di JPM pun terpaksa akur apa yang tuanku sebut dalam segi ianya ada kebenaran dari sudut adat resam, bermakna tuanku bukan sekadar hanya mengikut protokol, tapi tuanku yang Pertuan Agong sendiri dia tahu apa yang berlaku, apa adatnya, apa dia punya perjalanan protokol dan sebagainya. Ia banyak memudahkan urusan. Baginda berdua sering mencemar duli, terlibat secara langsung
memberi sentuhan peribadi dalam atur cara istiadat. Umpamanya, reka bentuk pinggan cenderahati ini adalah hasil kreatif Permaisuri Agong. Dan saya masih simpan mesej peribadi yang dihantar oleh Yang di-Pertuan Agong melalui telefon kepada saya, yang saya sentiasa berkongsi dengan rakan-rakan semua. Ayat yang digunakan oleh baginda pada waktu itu, baginda menghantar mesej kepada saya, Datuk, we have to do it well tomorrow. Jadi perkataan we itu menunjukkan kebersamaan tuanku dalam istiadat ini. Tuanku tidak menzahirkan titah baginda mengatakan you have to do well. We have to do well. We have to do the best. Beta Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustani Billah bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara. Daulat tuanku. Daulat tuanku.
Sejak merdeka, Yang di-Pertuan Agong dipilih menurut sistem pergiliran setiap 5 tahun di antara raja-raja Melayu dari 9 buah negeri. Bermula dengan almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara adalah institusi penting dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong bukan setakat menjunjung budaya dan adat Kesultanan Melayu. Tapi ramai yang agak keliru. Kadang-kadang mereka menganggap raja berperlembagaan itu hanya sekadar satu simbol semata-mata seperti yang disebut adat, istiadat saja. Tetapi jikalau kita meneliti dengan lebih mendalam dan terperinci, konstitusional monarki yang wujud seperti di UK, konstitusi monarki yang ada di beberapa negara yang lain tidak semestinya sama dengan apa yang ada di Malaysia. Dengan kata lain, konstitusional monarki itu tidak mesti sama dari sudut dia punya amalan, walaupun secara falsafahnya konstitusional monarki itu mungkin boleh dianggap sebagai satu kedudukan raja yang beyond politics, yang menjangkau soal politik dan soal-soal kepartian. Nah, dengan itu bila kita mengambil pendekatan konstitusional monarki, maka kita ada satu kedudukan yang cukup tinggi yang diletakkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan institusi beraja itu sendiri. Artikel 32/1 dalam perlembagaan kita sebagai asas dan teras dengan jelas menyebut Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara. Perwatakan baginda Yang di-Pertuan Agong yang ramah dan mesra rakyat segera mendapat perhatian ramai sehinggakan menjadi viral di laman sosial. Betul ya. Dia tak polis satu. Ya. Baginda sering dilihat bersama rakyat jelata dalam suasana santai dan mesra sehinggakan ada kalanya membimbangkan para pegawai istana. Saya agak gusar kerana kemungkinan ada di kalangan rakyat kita yang tak kenal baginda. Saya risau mungkin ada yang akan berkasar dengan baginda. Tapi baginda tak hiraukan semua itu. Kalau kita tengok video, ada yang pernah sekali itu panggil baginda abang pun ada. Ini saya rasa sesuatu yang perlu kita nilai. Sepatutnya tidak seharusnya berlaku rakyat Malaysia tidak mengenali Tuan Agong. Tapi kita harus akui bahawa kadang-kadang itu berlaku. Jadi selalu kita ingatkan bila Tuanku Agong turun tu, kita kalau boleh nak bagi tahu ini yang turun ni Agong ni. Tapi alhamdulillah saya ingat ramai juga yang rasa terkejut bagaimana seorang yang begitu tinggi dalam negara, berkedudukan nombor 1 dalam negara, boleh turun sebawah itu untuk bertemu dengan rakyat. Apa mau beli? Lai. Ini jemput. Sejak 15 Februari 2019,
pintu istana dibuka pada rakyat untuk solat Jumaat tanpa sebarang pemeriksaan keselamatan. Langkah yang tidak pernah dibayangkan ini berlaku atas titah khas baginda Yang di-Pertuan Agong, walaupun pada mulanya membawa kegusaran para pegawai istana. Hampir 1,000 orang jemaah memenuhi ruang surau ini setiap minggu untuk bertemu tuanku yang sering bersama mereka di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada mulanya memang kita khawatir kerana perkara ini tidak pernah berlaku. Istana ni kalau hadir ke majlis-majlis istana ni, pakaiannya tentulah segak, dengan penuh cermat, dengan penuh teliti pemakaiannya. Tetapi baginda tegur, hari Jumaat apa salahnya? Kalau hari lain kita bolehlah strict dari segi pakaian. Kalau hari lain majlis keagamaan kenalah pakai baju Melayu lengkap bersamping, songkok. Tapi hari Jumaat apa salahnya? Asalkan dia pakai tutup aurat, kain pelikat pun tak apalah, kita benarkan masuk, pakai t-shirt pun apa salahnya? Kerana khas untuk solat Jumaat. Jadi atas seruan baginda itu kita benarkan. Kita tidak berapa strict tentang pemakaian. Asalkan jangan ada yang pakai baju dengan gambar rok yang tak tentu hala, itu kita tidak benarkan. Tapi yang pakai slipper pun kita benarkan. Sepanjang saya di Istana Negara tak pernah lagi orang datang ke istana pakai slipper. Tapi dengan keizinan tuanku, kerana tuanku melihat lebih jauh daripada itu. Tuanku melihat bagaimana hendak memurnikan Istana Negara kepada rakyat jelata. Titah Yang di-Pertuan Agong membuka surau Istana Negara kepada rakyat menjadi legasi pertama baginda dalam usaha mendekatkan rakyat dengan institusi diraja. Satu langkah yang luar biasa, tetapi syarat dengan pengertian yang amat bermakna. Jika tidak di istana, baginda akan solat Jumaat di masjid sekitar Kuala Lumpur supaya dapat bertemu rakyat setiap lapisan masyarakat. Keperhatian baginda pada isu dan masalah yang dihadapi masyarakat Islam telah mendorong baginda memulakan sesi perbincangan dengan Majlis Agama Negeri tentang isu-isu semasa yang perlu diberi perhatian. Baginda telah memberi inisiatif terhadap sesi munakasyah. Sesi munakasyah ni adalah sesi gathering antara mufti, antara pihak JAKIM, antara ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, iaitu ada 5 negeri dan bersama dengan negeri Pahang. Dan sesi munakasyah ini diadakan sebelum mesyuarat Majlis Raja-Raja, di mana hasil pembentangan sesi munakasyah ini akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk urusan seterusnya. Tujuan utama munakasyah ini pada hakikatnya dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah untuk memberi keseragaman di segi enactment, di segi akta, di segi undang-undang Islam. Walaupun peranan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong melangkau urusan politik, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah amat prihatin dengan masalah pentadbiran negara, terutama dasar yang melibatkan rakyat jelata. Kalau apa-apa pun tuanku tanggung, dia menerima satu tanggungjawab, dia akan laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Macam sekarang tengok kalau tuanku
Tiap-tiap minggu berangkat ke kabinet. Satu hari sebelum berangkat ke kabinet meeting dengan Perdana Menteri, satu hari dengan file duk baca tiap-tiap line satu. Saya kalau berbual pun saya kena marah. Diam. Orang nak baca, orang sibuk. That's how tuanku. He takes his job seriously. Ahli-ahli yang berhormat, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Dalam hal ini, seruan-seruan perpaduan hendaklah tidak tinggal sebagai slogan semata-mata. Sebaliknya, semangat perpaduan dan usaha perlu benar-benar disuburkan dengan ikhlas dan dihargai. Beta menyeru semua pihak untuk menjunjung keluhuran perlembagaan, terutama yang menyentuh sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai serta bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga bermakna baginda mempunyai tanggungjawab menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Lawatan pertama baginda ialah ke negara Brunei Darussalam untuk bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah. Kemudian, tuanku ke negara jiran Indonesia atas undangan Presiden Jokowi. Baginda juga telah ke Jepun untuk menghadiri pertabalan Maharaja Jepun yang baru. Pada Disember 2019, Yang di-Pertuan Agong menjadi tuan rumah mengalu-ngalukan kehadiran Ketua Negara-Negara Islam untuk Sidang Puncak Kuala Lumpur. There are many challenges facing us in this highly complex world we live in today. To me, the need for unity of our ummah, as well as to bring development to our communities, are the two most important ways to meet those challenges. I am delighted to see leaders, officials, scholars and others coming together here today. You represent the wide spectrum of our ummah, reflecting the rich diversity of our communities, symbolically united under one roof. Dalam masa kurang dari setahun sejak ditabalkan, kehadiran baginda Yang di-Pertuan Agong di persada dunia amat membanggakan dan mengharumkan nama negara. Royal Military Academy Sandhurst di England, 13 Disember 2019.
Yang di-Pertuan Agong pernah menjalani latihan ketenteraan di sini pada tahun 1979 hingga 1980. Tetapi, lawatan kali ini membuka lembaran sejarah baru. Baginda diberi penghormatan khas untuk berangkat ke perbarisan tamat latihan ananda Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Latihan di Sandhurst adalah satu ujian getir bersama rakan-rakan dari berbagai negara kerana di sini pangkat dan darjat tidak diambil kira. Latihan saya di sini telah tolong saya sediakan saya untuk belajar macam mana kita nak sabar, macam mana kita nak faham orang lain dan juga bekerjasama dengan orang lain. Ada satu hari, masa tu kita kena buat platoon exercise. Dan platoon exercise tu kita buat log race. Dan kita ambil satu kayu balak dan kita kena angkat dan lari 5 km. Dan saya ingat masa tu sarjan saya dalam bahasa Inggeris cakap ke saya, "Who do you think you are? Just because you are a prince doesn't mean you can get it easy anything in your life." Dan masa itulah saya perasanlah bukan semua orang kisah awak ni kerabat ke tak. Tanggungjawab lebih berat menanti apabila pulang ke tanah air sebagai pemangku Raja Pahang. Saya sedar saya perlu sedia dan kuat untuk tanggungjawab ini yang daripada Allah SWT. Sebab ni bukan untuk saya sendiri, ni untuk orang kampung saya. Tanggungjawab kepada orang kampung saya. An officer and a gentleman. Banggalah hari ini saya dapat hadir di satu perbarisan yang begitu bermakna bagi saya sendiri. Kerana ini mengimbas sewaktu 40 tahun dahulu saya pernah melaksanakan latihan ini. Dan hari ini saya lihat anak saya yang telah berjaya menghabiskan kursus ini. Sudah tentu ini memberi satu nostalgia kepada saya kerana telah banyak saya dapat merasai segala latihan yang dilakukan oleh anak muda saya ini, saya telah pun lalui 40 tahun yang lalu. Kota London banyak membawa kenangan zaman remaja lebih 40 tahun lalu. Baginda Tuanku pernah melanjutkan pelajaran di England sejak usia 16 tahun dari 1975 hingga 1981. Selain latihan ketenteraan di Sandhurst, Baginda juga pernah menuntut di Davis College London dan Worcester College di Oxford. Lawatan khas yang di-Pertuan Agong selama 8 hari melambangkan kepentingan memelihara hubungan dua hala yang dijalin sejak sekian lama antara Malaysia dan United Kingdom.
Inilah lawatan khas yang pertama oleh Yang di-Pertuan Agong ke United Kingdom sejak ditabalkan. Baginda dan Raja Permaisuri Agong diundang ke Istana Buckingham untuk santapan tengah hari bersama Ratu Elizabeth. Setiap minggu, Yang di-Pertuan Agong akan tiba di Istana Melawati di Putrajaya tepat pukul 8 pagi. Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri untuk mesyuarat pra-kabinet. Lazimnya, Perdana Menteri harus menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam sesi kabinet ni, kedua-duanya adalah punctual di segi timing. Maknanya mesyuarat pre-kabinet diadakan di Istana Melawati, bukan di Istana Negara. Tujuannya adalah Seri Paduka Baginda ingin memberi kemudahan kepada YAB Perdana Menteri untuk memudahkan beliau untuk tidak berangkat ke Istana Negara kerana pada masa yang sama beliau Perdana Menteri itu kena hadir mesyuarat kabinet dalam pukul 10. Oleh itu, Baginda menitahkan supaya setiap kali pre-kabinet sama ada hari Rabu ataupun hari Jumaat di semasa sidang lewat bersidang, kami semua akan ke Istana Melawati untuk urusan pre-kabinet. Namun, tanpa diduga, mesyuarat pra-kabinet Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 12 Februari 2020 adalah yang terakhir. Hanya 12 hari kemudian, pada 24 Februari 2020, Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad, meletakkan jawatan secara mengejut. Negara berada dalam krisis kepimpinan politik paling kritikal sejak merdeka. Buat kali pertama dalam sejarah, sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara mengalami ujian. Baginda Yang di-Pertuan Agong perlu menggunakan kuasa yang termaktub dalam perlembagaan untuk menyelesaikan kemelut politik dan melantik seorang Perdana Menteri baru. Dalam Perlembagaan Persekutuan tidak memberi kaedah atau tata cara bagaimana ia perlu lakukan. Jadi Seri Paduka Baginda menyatakan Baginda sendiri akan mengadakan sesi temu bual, sesi temu duga, personal interview to each and every member of parliament. Ini memberi cabaran hebat kepada Istana Negara sebab terdapat 222 orang ahli parlimen. Jadi perkara ini belum pernah dilakukan. Ikut sejarah, tidak pernah dilakukan di peringkat federal walaupun ia pernah dilakukan di negeri Perak terdahulu. Jadi berdasarkan titah Baginda,
pihak Istana Negara merujuk kepada pakar-pakar Perlembagaan Persekutuan, khususnya Jabatan Peguam Negara, para akademik, cendekiawan mengenai apakah kaedah yang bersesuaian, dan juga pihak kami merujuk kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang mana jelas menunjukkan tidak ada apa-apa mekanisme yang perlu diikut, tertakluk kepada kebijaksanaan baginda. Selama 7 hari, negara berada dalam keresahan akibat konflik politik itu. Rakyat sedar hanya yang di-Pertuan Agong dengan kuasa dan tanggungjawab yang termaktub dalam perlembagaan boleh menghuraikan kekusutan politik negara. Ramai yang berkumpul di luar Istana Negara setiap hari menanti-nantikan keputusan yang di-Pertuan Agong. Namun, dalam suasana tidak menentu, yang di-Pertuan Agong mencemar duri untuk bertemu mereka di luar istana untuk menjelaskan keadaan. Malah, baginda memberi makanan percuma kepada pihak media yang bertugas sebagai tanda penghargaan. Akhirnya, pada 1 Mac 2020, Yang di-Pertuan Agong memutuskan untuk melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Kemelut politik negara tidak boleh dibiarkan berlarutan dan berpanjangan dengan tanpa ada penghujungnya. Lantaran itu, setelah melalui semua proses tersebut dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, BETA telah mendapati Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat dan demikian selayaknya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Sesungguhnya, BETA telah menggalas amanah dengan telus dan seadil-adilnya, selaras dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang menjadi tunjang amalan negara kita. Sebaik saja kemelut politik berakhir, negara dilanda penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan hampir melumpuhkan negara. Kewibawaan dan kepimpinan mesra rakyat baginda Yang di-Pertuan Agong sekali lagi teruji. Keperhatian baginda terhadap kesejahteraan rakyat semasa Perintah Kawalan Pergerakan mendorong baginda melakukan rondaan rambang untuk melihat sendiri keadaan di jalan raya. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong terpaksa menjalani ujian saringan dan dikuarantin apabila beberapa orang pegawai istana didapati dijangkiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, saya nasihatkan tangguhkan dahulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih.
Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Sejak bertahta sebagai Yang di-Pertuan Agong, perwajahan Istana Negara jelas kelihatan melalui satu transformasi. Hubungan mesra baginda dan Raja Permaisuri dengan rakyat umpama sinaran yang membaja subur semangat perpaduan negara. Kepribadian Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang begitu bersahaja, yang begitu merendah diri, yang begitu rapat dengan rakyat, seolah-olah jurang itu terlalu kecil, mengakibatkan menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menjadi satu faktor penyatuan yang begitu tulen. Ya? Dan saya rasa dalam keadaan negara kita yang kadang-kala dihimpit dengan isu-isu perpaduan, contohnya isu-isu perbalahan di kalangan kelompok-kelompok tertentu dalam negara, perwatakan baginda sebegini sebenarnya membantu untuk mengembalikan negara ke landasan yang betul. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah membuka banyak lembaran sejarah baru sejak menjadi Yang di-Pertuan Agong. Kepimpinan baginda telah menjernihkan kemelut politik negara. Baginda dilihat sebagai simbol penyatuan rakyat semasa negara dilanda wabak COVID-19. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong disanjung dan dihormati setiap lapisan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong jelas bertahta di hati rakyat.